Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Irdina Alisha binti Nur Azman pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa pergaulan bebas sudah menjadi masalah utama dalam kalangan remaja. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin mencari jalan penyelesaian. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini iaitu pergaulan bebas, tajuk ini menjadi kunci utama forum yang ingin kita ulaskan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di negara, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah pergaulan bebas. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya merupakan ahli panel pertama, Saudari Haziatul Huda binti Harmi yang merupakan seorang pensyarah Bahasa Arab dan Kesusasteraan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Moderator. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayah Berbaju Kurung, Saudari Sharifah Mashita binti Syed Muhammad, merupakan pengetua di Sekolah Menengah Sekolah Perempuan Bukit Kulim. Selamat datang saudari. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Dan akhir sekali, di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nurul Ain binti Abdullah merupakan pembantu dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia, grade S19. Selamat datang juga buat saudara. Terima kasih Tuan Moderator. Pergaulan bebas merupakan isu yang hangat diperkatakan pada abad ini. Sejurus dengan itu, banyak isu-isu kerosakan akhlak dalam kalangan remaja. Perkara ini telah berlaku dengan sangat cepat dari masa ke semasa, bak kata pepatah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Dengan itu, dijemput ahli panel pertama untuk mengupas tentang pendapat beliau mengenai pergaulan bebas. Dipersilakan. Pergaulan bebas merupakan satu erti kata yang luas di mana pergaulan bebas ini bukanlah tertakluk kepada satu perilaku semata-mata. Seks bebas, dadah dan arak, merokok, pornografi dan yang seumpama dengannya merupakan antara isu-isu yang berkait dengan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Di mana aktiviti bebas ini mudah mempengaruhi fikiran remaja zaman sekarang. Pandangan Islam terhadap pergaulan bebas tentulah dilarang sama sekali. Lebih-lebih lagi kerana pergaulan secara bebas akan mendorong seseorang remaja kepada perkara yang buruk lagi menyesatkan. Meskipun begitu, terdapat hadis yang menyatakan bahawa manusia tidak dapat lari daripada melakukan zina, di mana hadis ini diambil dari riwayat Muslim. Setiap anak Adam pasti mendapat bahagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua matanya berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinganya berzina dan zinanya ialah mendengar. Lisan berzina dan zinanya ialah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan. Berdasarkan hadis yang telah dibacakan, jelas mengatakan setiap anak Adam atau setiap yang bernyawa tidak dapat lari dari membuat kesilapan, kerana kita hanyalah manusia biasa. Namun, ianya bukanlah bermaksud remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas ini harus kekal berada di persimpangan jalan kerana di sudut agama yang salah tetap salah. Terima kasih saudari atas isi yang sangat jelas itu tadi. Seterusnya, dijemput ahli panel kedua untuk memberi pandangan beliau. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Menurut pandangan saya, pergaulan bebas ini sudah dikategorikan sebagai masalah remaja yang acap kali dibahaskan oleh pelbagai pihak. Namun isu ini jika kita perhatikan semakin dikupas semakin terasa bahangnya. Pergaulan bebas sering didefinisikan dengan sesuatu perkara yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam dan lain-lain. Penyimpangan seks iaitu zina sesuatu yang amat keji dan mesti dihindari setiap Muslim sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat buruk. Alam remaja adalah alam yang sangat mencabar sehingga disebut Nabi dalam satu senarai orang kenamaan akhirat adalah remaja yang terselamat dan menyelamatkan diri daripada zina. Masalah pergaulan bebas yang lain juga tidak seharusnya dipandang remeh. Kita seharusnya menghindari diri daripada terjerumus dengan masalah remaja ini. Terima kasih saudari atas pandangan anda. Akhir sekali, dijemput ahli panel ketiga untuk melontarkan pendapat beliau. Terima kasih Tuan Moderator. Kini, pergaulan bebas antara berlainan jantina kian menjadi kebiasaan masyarakat kita, terutamanya golongan remaja.
mereka merasakan berpegangan tangan malah berpelukan dianggap satu perkara yang normal. Hal ini juga sering dipandang remeh oleh segenap masyarakat. Kebanyakan mereka menggunakan alasan zaman telah makin moden, jadi kita perlulah berfikiran lebih terbuka. Jika seseorang menegur dengan cara yang sopan, mereka melabelkan orang tersebut kuno. Hal ini bukan perkara yang baru, malah lebih membimbangkan. Sebenarnya, sikap terbuka adalah sikap yang positif, tetapi sebagai umat Islam, keterbukaan dalam isu pergaulan bebas ini ada hadnya. Setiap individu Muslim memikul tanggungjawab masing-masing. Sekiranya kita merupakan seseorang yang rapat dengan individu yang terlibat, kita perlulah menasihati mereka dengan adab yang betul dan bukan mengherdik mereka. Jika dia kelihatan menolak nasihat kita, berdoalah kepada Allah agar dia menyedari kesilapannya kelak. Janganlah kita mengutuk rakan kita dengan rakan yang lain. Hal ini hanya membuatkan kita lebih buruk adabnya. Sama juga kepada orang yang menegur aurat orang lain. Kini, di sosial media terutamanya kaum lelaki menegur aurat kaum wanita tanpa mengamalkan adab yang betul. Malah ada yang menghina kerana tidak mendapat respon dengan teguran mereka. Jika tidak mampu menegur seseorang dengan baik, sepatutnya kaum lelaki perlu menundukkan pandangan dan sebaliknya kita berdoa yang baik-baik sahaja. Sebagaimana sabda Rasulullah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan demikianlah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Terima kasih saudari. Dengan ini, timbulnya pelbagai kemusykilan terhadap tajuk yang sekian sahaja diperbincangkan. Dijemput ahli panel pertama untuk menjawab tentang apakah punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat kini. Sebenarnya terdapat terlalu banyak punca yang menyebabkan pergaulan ini berlaku. Antara punca utama berlakunya pergaulan bebas ialah pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita sedia maklum, remaja berada di peringkat usia di mana mereka mempunyai keinginan yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang baru, sehingga kan mereka mudah terpengaruh dengan kelakuan rakan sebaya tanpa memikirkan kesan daripada perbuatan tersebut. Seseorang remaja juga mudah merasa dirinya tercabar apabila rakan sebayanya berani dan melakukan pergaulan yang tidak sihat. Mereka cenderung merasakan diri mereka lemah daripada rendah oleh rakan sebayanya jika mereka terkecuali dalam pergaulan tersebut. Penyalahgunaan internet juga boleh dijadikan faktor berlakunya pergaulan bebas. Ibu bapa tidak mengawal penggunaan internet dalam kalangan anak-anak sehingga mereka terdedah dengan laman sesawang yang negatif seperti laman pornografi. Malahan masih banyak laman sesawang pornografi yang tidak disekat oleh sistem negara. Remaja juga pada masa kini mengambil kesempatan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya untuk berkenalan dengan kenalan bukan mahram sehingga kan perkenalan mereka terjurus ke arah zina. Bukan itu sahaja, malah yang menjadi punca pergaulan bebas ini berlaku ialah kaum wanita yang mengamalkan tabaruj, berhias secara berlebihan sehingga menaikkan nafsu syahwat para lelaki sehingga boleh membawa ke arah zina. Wanita hanya harus berhias untuk para suami dan suami seharusnya mengambil kenikmatan isteri mereka seperti firman Allah SWT. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikurniakannya untuk hamba-hambanya? Dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dan rezeki yang dikurniakannya. Surah Al-A'raf ayat 32. Terima kasih saudari untuk penerangan tersebut. Seterusnya, dijemput ahli panel kedua untuk menjawab soalan kedua, iaitu apakah kesan daripada pergaulan bebas kepada individu, masyarakat dan negara? Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Seperti yang kita sedia maklum, hadirin sekalian, pergaulan bebas kerap berlaku di Malaysia dan ia mampu memberi impak yang besar kepada individu maupun masyarakat dan negara. Antaranya ialah pergaulan bebas ini akan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit HIV dan AIDS. Sudah terang lagi bersuluh, kelakuan ini akan menjejaskan masa hadapan individu tersebut, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Individu yang terlibat dengan gejala negatif ini cenderung untuk mengalami kerosakan organ dalaman. Individu tersebut juga berpotensi untuk mengalami masalah mental seperti depresi dan tekanan sekiranya mereka terus terlibat dalam pergaulan secara bebas. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 yang bermaksud, barang siapa yang mencari zina, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Selain daripada itu, pergaulan bebas ini juga memberi kesan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, akan berlakunya kerosakan sistem masyarakat di mana pergaulan bebas menjadi sesuatu kebiasaan di kalangan remaja. Ini akan menyebabkan pergaulan bebas di dalam negara meningkat dalam masa yang singkat.
Untuk menambahkan garam lagi di dalam isu ini, pergaulan bebas juga akan meningkatkan berlakunya penceraian dan keruntuhan rumah tangga antara suami isteri akibat perkahwinan yang tidak matang. Berkahwin untuk menutup air muka keluarga setelah mengandung anak luar nikah. Na'udzubillah min zalik. Tambahan pula, pergaulan bebas juga akan mendatangkan kesan buruk terhadap negara. Antaranya adalah peningkatan kes pembuangan bayi di negara sekaligus memberikan imej yang buruk terhadap negara Malaysia. Selain itu, pewaris negara pada masa hadapan tidak berpegang teguh terhadap adat-adat Islam serta pusat pelacuran negara semakin lama semakin berkembang biak walaupun telah digariskan dalam undang-undang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka orang itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Terima kasih saudari atas penerangan yang amat bernas. Akhir sekali, dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab soalan terakhir, iaitu siapakah yang memainkan peranan dalam mengatasi isu pergaulan bebas dari berleluasa? Terima kasih Puan Moderator atas soalan yang diberikan. Pertama sekali, setiap individu termasuklah kita sendiri memainkan peranan yang besar. Antara tindakan yang boleh diambil oleh seseorang individu ialah menjaga diri dari melakukan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu semata-mata. Hal ini mungkin bukan perkara yang mudah untuk terus dipraktikan, lagi-lagi pada zaman moden ini yang menormalisasikan pergaulan bebas berbeza jantina. Tetapi, kita perlu mencuba dengan niat kerana Allah. Selain itu, kaum Adam maupun Hawa hendaklah menutup aurat dengan sempurna di depan ajnabi. Sebagaimana dalil Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, wahai anak Adam, kami telah turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutup aurat-aurat kamu dan untuk perhiasan. Lelaki dan wanita juga hendaklah menundukkan pandangan bagi mengelakkan zina mata di mana ianya boleh menjadi pucuk pangkal bermulanya zina. Allah pernah mengetengahkan isu ini dalam surah An-Nur ayat 31 dan 32 yang bermaksud, tekanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. Seseorang juga hendaklah bijak memilih kawan agar tidak terjerumus dalam pergaulan tidak sihat. Bak kata perumpamaan Arab, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Seterusnya, masyarakat dewasa perlu menjadi model kepada kanak-kanak dengan menunjukkan kelakuan baik yang boleh dicontohi mereka. Masyarakat perlu menegur kesilapan anak-anak sejak di usia kecil agar mereka dapat membezakan antara yang baik dan buruk apabila meningkat dewasa. Inilah faktor besar yang menentukan kelakuan anak-anak kita kelak. Sebagai tambahan, masyarakat juga boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat golongan remaja yang melakukan pergaulan bebas yang bagi mengelakkan perkara ini dicontohi generasi muda. Terima kasih saudari. Melalui hasil perbincangan, dapat disimpulkan bahawa setiap individu dan masyarakat memainkan peranan yang besar dalam membendung masalah pergaulan bebas bagi mengelakkan kerosakan generasi akan datang. Sesungguhnya, tiada satu pun kebaikan daripada aktiviti tidak sihat ini, malahan kesan daripada pergaulan ini hanyalah membawa kepada kesan buruk seperti depresi, penyakit kronik, tercemarnya nama baik negara dan banyak lagi. Oleh hal yang sedemikian, masyarakat Malaysia adalah bersatu hati dalam mengatasi masalah ini agar negara kita dapat hidup di dunia yang aman dan damai dengan persekitaran yang sihat. Sekian daripada ini, tamatlah dari forum kita pada petang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.